Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan alhamdulillah kita sampai itu pada bahagian dah habiskan alhamdulillah berkenaan dengan Said wa Dhabaih. Cuma Dhabaih tu dia hampir ditempelkan satu tajuk. Itu biasanya tajuk ni ada tajuk udhiyah dan juga akikah. Mana penyembelihan, kita belajar penyembelihan, dan ada penyembelihan Islam ni ada penyembelihan khusus. Penyembelihan lain umum. Cara kita menyembelih binatang kita nak makan tu umum. Kita bincangkan bahawa cara tarik dari sini ke sini dan tak ada waktu. Semalam boleh sembelih, siang boleh sembelih seekor, sembelih banyak dan tak ada masalah. Tak ada kadar, tak ada apa sifat tertentu. Tapi bila sebut berkenaan dengan tajuk udhiyah, yang kita akan bincangkanlah secara ni, mana macam korban yang khas pada hari tertentu, itu pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu tempoh dia, dan juga akikah yang berkaitan tajuk kelahiran anak, dan jumlah kadar dia dan juga waktu dia diberikan tempoh yang terbaik. Dan macam kalau udhiyah tadi, tempoh sah dia adalah waktu berkenaan. Kalau jika tidak, dia tak dikira sebagai sembelihan khas udhiyah, tapi dipanggil sebagai binatang sembelihan makan kena keluarga tertentu saja. Okey. Jadi sambungannya insya-Allah itu kita habiskan berkenaan dengan bangkai dan juga apa benda yang dihalalkan untuk kita, bangkai yang haram, apa yang untuk mencukupkan keperluan makanan kita saja. Maksudnya hilang lapar dan juga hilang kebangkaian mati. Kelangsungan hidup je. Bukan untuk seronok-seronok. Kan? Jadi itu apa orang bahaskan, ada garu panggang letak garam boleh tak? Aci tak letak garam kalau masak kambing babi kan. Ketika makan tu letak garam aci ke tidak? Itu dibahaskan. Ada kata makan untuk ngangam je. Tapi para ulama tak letakkan babi sebab apa? Sebab biasanya orang dah nak mati, dia tak sempat nak kejar lain. Dia akan kejar benda yang tak bergerak je. Okey. Bangkai dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita terangkan itu manusia dikecualikan walaupun ada orang kata macam untuk penerusan hidup, tapi dalam penerusan hidup manusia tadi tak boleh dia menikah manusia lain. Hatta dah mati pun tak boleh. Hatta orang termati pun tak boleh. Bahasa kemuliaan mayat seorang muslim, manusia tadi, tak kira kafir atau muslim, dia sama pada mana keadaan sekalipun. Sebab ada dibahaskan dalam kata-kata syaz para ulama. Dia kata seorang lelaki kalau dilapaskan boleh dimakan bini dia. Ada masalah juga. Starting yang jadi kelingking. Ini dibahaskan macam tu sekali. Tapi macam saya katalah, tidak valid benda tersebut kerana kalau diletakkan pada Al-Quran itu surah Al-Isra yang ternyatakan walaqad karramna bani Adam, sebenarnya telah muliakan anak Adam, maka stop kat situ. Saya tak boleh samakan dia dengan bangkai-bangkai yang lain. Bangkai manusia tak boleh bersamakan bangkai lain. Okey. Biarpun kita nak hidup tak boleh. Macam orang kata angkat senapan atas kepala kita. Kau bunuh orang tu, kata aku bunuh kau. Tak boleh. Mana untuk selamat nyawa kita tak boleh bunuh orang tersebut, orang yang berikutnya, atas dasar untuk menyelamatkan nyawa kita. Tak dibenarkan sama sekali. Kita masalah juga jasad dan sebagainya, macam tu juga. Macam kita kata mematahkan tulang mayat ketika telah mati sama seperti mematah ketika hidup. Rasulullah Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha, kasrul azmi mayyiti ka kasri hayyan, mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkan ketika hidup. Itu dosa dia. Itu dosanya. Jadi dengan sebab itu dilarang sama sekali. Cuma dalam Islam ni dibenarkan masalah otopsi untuk penyiasatan kes jenayah dan sebagainya dibenarkan. Untuk masalah bedah siasat dan sebagainya, belajar bedah mayat tu masih ni lagi. Sebabnya zaman sekarang artificial bones dan juga artificial limb kan, anggota tubuh boleh dah ada dah. So tak perlukan kepada bentuk yang sama. Tak payah bedah mayat betul lagi. Memang kata rasa pisau tu masuk dekat mayat betul lain, dia kata. Tapi still dia tak boleh kita kata mewujudkan keadaan. Memang pelajar tadi kita kata kena test, tapi test dia tadi bukan macam tu. Dia belajar teori, tapi untuk praktikal tadi dia tak boleh untuk merosakkan mayat dengan tanpa sebab dan sebagainya. Cuma lagi untuk belajar pun dia tak dilarang, masih lagi dilarang. Kecil jenayah kan. Kecil jenayah saja. Jadi dekat sini yang masuk kepada kes berkenaan pindah organ pun
ada kaitan dengan tajuk ni. Sekarang ni kan banyak kan apa seorang pegang saya adalah saya adalah apa? Penderma organ, saya adalah penderma organ kad dan sebagainya. Okey, dengar sini. Kalau dia kata para ulama mungkin dalam Malaysia ambil pendapat yang kata okey, atas alasan kerana menyawatkan nyawa orang lain. Tapi sebenarnya ketika perbahasan ni dibuat, tajuk ni dibahaskan dalam Akademi Fiqh Islam sedunia. Majmuk Fiqh Islam ni alamil Islam fiqh. Dia kaji dan kajian tersebut para ulama pecah pada dua. Pihak doktor yang terlibat kata bagus dan sebagainya menyelamatkan nyawa orang. Masa apa menyelamatkan nyawa, menyelamatkan semua nyawa, macam menghidupkan satu nyawa seolah menghidupkan semua manusia. Masa membunuh satu nyawa macam mematikan semua manusia. Jadi dia kata kalau macam tu konteks dia, maka penyembahan the organ tadi adalah mulia. Okey, tetapi masalah dia, pihak yang kata tak boleh, dia ada hujah banyak. Pertama, dia kata benda tu kan barang anda untuk diberikan. So anda tak ada hak untuk bagi orang lain. Dia anda redha sekalipun anda tak boleh bagi. Contoh macam kesiannya orang buta tu ambillah mati saya kan. Tak boleh. Tak kira hidup atau mati masalahnya. Mungkin orang kata tapi dah mati lain. Tak, pasal benda tu bukan barang anda untuk anda bagi-bagi. Kita bukan milik kita untuk kita agih-agihkan. Kita cuma pemegang amanah. Agak amanah untuk benda tu dinikan. Untuk kata kita bagi pada orang suka hati bukan milik kita. Ini berbeza dengan harta dan sebagainya. Dan juga para ulama kecualikan daripada perkara ni apa-apa yang boleh bertambah. Seperti susu. Maka darah boleh. Susu dengan darah lebih kurang sama dihasilkan dalam badan manusia dan sebahagian daripada DNA manusia tersebut. Tapi boleh disedekahkan dan sebagainya pasal dia bertambah dan berkurang. Hati boleh lah. Boleh, apa yang boleh bertambah tak apa. Apa yang tak boleh bertambah jangan. Itu konteks dia. Lepas tu bila terangkan pula kena faham bahawa kalau orang yang terima organ orang lain, dia kena ambil anti-rejection injection. Dia ada shot injection untuk anti-rejection. Bagi penolakan. Pasal badan kita ni dia sistem automatik. Apa bukan DNA kita buang. Satu-satu benda yang boleh kekal dalam badan manusia untuk tempoh 9 bulan, janin dia yang tak dibunuh. Lain semua masuk lah akan dibunuh, bahkan dibuang dan sebagainya, kerana badan kita ada sistem automatik. Dia pertahankan apa bukan daripada diri dia dibuang. Itu cara dia. Jadi orang yang ambil organ orang confirm organ tadi bukan DNA dia. So antibody dia akan bekerja untuk hancurkan. So dia terpaksa ambil injection. Injection tersebut menyebabkan dia boleh barangkali yang penyakit lain lagi teruk dia kena berbanding dengan buah pinggang rosak dan sebagainya. Ada benda lain akan berlaku pada dia. Komplikasi itu akan jadi. Jadi tak dibincangkan sangat. Pasal benda ni benda tu bukan dibincangkan. Sebab apa tak dibincangkan saya habiskan lagi. So dalil kedua, dia kata kerana benda tu akan menyebabkan orang yang terima organ tadi akan kena penyakit lagi teruk. Bahkan lebih dahsyat daripada asal. Kerana dia lah dapat organ baru, tapi dia dapat terima penyakit baru juga. Pasal badan dia ada anti-rejection. Kalau kita cucuk badan dia dengan paku dan sebagainya, dia akan kekal macam tu. Kalau tidak, badan kita automatik. Kita cucuk paku ke duri ke, dia akan kembung, bengkak, dia buang. Kan nanah tu yang laku tu adalah untuk dibuang. So macam tu juga masalah organ lain, letak badan kita, dia akan cuba buang. Automatik dia akan nak buang. Dia akan hancurkan. Okey. Lepas tu yang ketiga, dia kata kerana benda ni bukanlah boleh dibuat oleh semua orang. Orang kaya je miskin. Orang kaya hidup terus, miskin mati awal. Ini. Itu masalah juga pasal benda tadi untuk adakah kerana orang kaya berduit maka bagus. Orang miskin tak boleh, maka mati. Tak boleh macam tu. Pasal benda ni masalah keadilan timbul tajuk kat sini, adakah kerana benda ni legitkan supaya biar orang kaya terus kekal hidup, orang miskin tak apa mati berkorban untuk orang kaya macam tu. Tak boleh, tak kenalah. Okey, dan yang paling teruk sekali yang keempat adalah pembenaran perkara ini menimbulkan atau menggalakkan human trafficking. Tahu perdagangan manusia kan? Pakai colik manusia dan sebagainya dari kecil. Benda jadi kes. Seorang kaya kata boleh bayar. Cari jantung macam DNA anak saya. Dia cari jumpa. Jumpa tangkap orang tu. Ada duit. Maka dia membuka ruang untuk berlakunya. Pasal dia dah ada kebenaran. So masalah paperwork kelentong. Kertas katakan sijil benda tu betul lah daripada orang sekian. Benda tu masalah teknikal je. Kan once benda tu tadi walaupun dia buat lari daripada tempat lain pun, colik anak orang tu pun jadi. So bahaya. So pembenaran benda tersebut inilah satu pihak nampak benda betul bagus pada kajian dan sebagainya. Satu part lagi kena jaga-jaga bab ni. Mudarat dia besar dengan kebaikan. Bahkan untuk kata benda tu umum dapat pada semua orang, tak juga. Tak dapat kepada semua orang. Bukan dapat kepada orang yang berduit saja. Ni bukan dengki orang kaya Kau kata ustaz dengki orang kaya boleh hidup lama. Tak. Kan? Ini bukan masalah dengki, tapi ini adalah penjagaan dalam Islam ni. Apa-apa benda yang boleh membawa pada maslahah kita nyatakan. Apa bawa pada mafsadah, kerosakan kita nyatakan juga. Tak boleh kita diamkan.
Ya, seronok sebut kan, saya pemegang, saya adalah penerima. Yelah, one part. Dia ada part tak baca? Okey, kita dah ambil start orang sebelum suri mati tau dia ambil start. Tahu. Kena accident dan sebagainya baru kena ambil. Kalau mati terus tak boleh pakai. Dia ada berapa jam pun. Berapa jam je. Lepas tu kalau anda kata orang tu tak separuh nak mati, yang tu tunggu organ, matikan awal-awal. Sikit mati cepat. Mati otak dia. Yelah, mati otak pun, tapi masalah lain kena jaga juga. Pasal itu sebab kenapa kita kata masalah mengambil jasad dia tu kena legit, benda betul. Pasal kalau betul manfaat dia, tapi masalahnya kadang-kadang macam dulu budak-budak Cina tu kan, dia dapat jantung pertama, dia cek, kemudian dapat jantung kedua, dapat hidup tapi setahun lebih je. Ada orang kata penerusan walau setahun pun, walau sesaat kita boleh kekalkan, kita kekalkan. Ini idea yang agak masalah kan. Kita bukan masalah penerusan hidup kan. Baik dia berredha pergi tinggalkan dunia dalam keadaan baik berbanding dengan dia pergi dalam keadaan menyesal. Macam keluarga dia kata macam, kalau lah ada jantung lain kan bagus kan. Dia bukan fikir masalah Allah Ta'ala nak ambil nyawa. Qadar macam mana, iman dan qadar macam mana. So kita kata bukan masalah kita kata nak biarkan mati, betul usaha, tapi effort jangan effort yang ada syubhah. Effort yang syubhah jangan. Tapi macam masalah juga cakap macam ni, ustaz-ustaz ramai pegang kan. Saya ada penerima organ macam ni. Tapi ketika kita dalam macam fiqh Islam, dia orang ketika pengundian menang yang kata boleh. Sebab apa? Sebab ulama yang tak setuju pada hari pengundian dia tak hadir. Dia tak nak ni. Macam Syekh Saleh Fauzan dan lain tak nak terlibat. Tapi dia bantai awal lah. Ketika bantai awal. Ketika pembahasan dengan detail. Memang menang kuat hujah orang yang kata tak boleh, banding dengan pihak yang kata boleh. Dia orang berdepan lagi kan. Boleh. Tapi kisah tadi macam pembahasan dia buat. Para ulama bahaskan. Ketika pengundian, pasal dia undi. Lepas daripada kita bahaskan, undi. Berapa setuju banyak sekian. Pasal wakil-wakil dan perkara sebut, Malaysia pun ada wakil. Saya tak ingat nama. Tak terkenal sangat pun. Mungkin academician yang sibuk bahas research tak ngajar. Sehingga kita tak kenal dia. Dan nama-nama dia apa Akademi Fiqh Islam sedunia. Memang orang buat kerja kajian dan sebagainya. Semua sekali lah bab berkenaan dengan gelatin, bab sekian, semua orang buat kajian. Tapi secara asalnya benda macam ni kena jaga sikit. Pasal manusia bukannya binatang. Manusia bukan kambing, manusia bukan lembu. Dia ada beza kat situ. Bila tak mulia kan tak boleh kita samakan dia macam beruk dan sebagainya. Boleh bedah manusia pun kita bedah yang tu. Dia ada satu rencana. Tapi kalau tengok orang Jerman, dia bukan spek macam muka gila sikit. Dia belah slice tau. Slice by slice. Dia bawa mayat kan gantung, dia belah kan lah. Ni organ paling besar kulit. Dia ada apa kulit manusia tu. Depan dalam kelas. Dalam kamera, ada kamera. Saya ada video tu. Apa nama dia? Buat macam Mesir dulu pun. Bukan macam Mesir lah, dah dahsyat lagi. Tengok tulang, tengok otak dia kerat, dia gaji depan orang ramai. Dia dan memang dia bagi apa jasad tu dia yang diambil tu semua daripada orang-orang yang telah donor. Orang dia sumbangkan mayat dia kepada pusat kajian itu di Jerman. Ada nama orang tu, kalau tu saya tunjuk ni. Tapi tak lalu lah. Habis dia belah, tak ada benda tinggal. Punggung dia potong kat sini, pada sekian dekat setengah. Bahkan dia ada slide tau. Dia ada kepingan-kepingan. Dia potong manusia tu nipis betul. Jadi jadikan expo, tayangan-tayangan dan sebagainya. Saya dah sampai Malaysia hari tu orang tu. Kau tak saya. Nanti saya cek adik. Misal adik dia buat. Seriously. Tapi lah kalau dia kata dah buat sekali, tengok dah, janganlah kita buat pula. Kita pula nak bedah orang. Nak belah macam tu kan. Tapi maksud dia belah habis. Dia belah habis dia belah. Tang hidung ni, tang mata, tang sekian. Dia start lah dengan daripada sistem badan. Saluran darah macam mana. Dia tunjukkan lah bila dia buat pewarna tau. Tunjukkan macam mana saluran darah tu kira ni kan. Dia masukkan pewarna dalam tu, jadi nampak lah. Ganti bagi tu. Jadi bila belah tu nampak merah. Mana kawasan yang darah, kawasan yang sekian. Bahkan dia tinggal dia jadikan benda tu, dia dissolve tau. Dia cairkan kulit daging dan sebagainya, tinggal bahan kimia saja, jadi macam rangka lah macam tu. Saluran darah tu punya urat kan. Dahsyat. Tapi tengok betul tak lalu makan. Apa nama China tu? Saya download benda tu. Dia 4 episod. 4 episod. Untuk setiap benda berbeza. Tajuk ini, tajuk berlainan. Tapi dalam studio lah, dia buat dalam studio. Dia bawa mayat tu kerat. Kita kata pasal manusia ni, manusia bukan binatang. Bahkan dalam binatang ni pun sakat belah-belah potong-potong suka hati tak makan tak boleh. Untuk saja suka hati tak boleh, haram. Kena jaga bab ni. Sebab itu kita kata kena nyigit. Baik, sambung. Fasal.
Wal udhiyah, dan udhiyah sunnatun muakkadah. Udhiyah, okey. Kenapa udhiyah tu dinamakan udhiyah? Udhiyah tu adalah apa yang wahiyah, dia adalah ma yuzbahu, apa yang disembelih, minal ibili, daripada unta, awil baqari ataupun lembu, awil ma'zi ataupun daripada kambing kampung, awil ghanami, kambing biri. Dia ada beza tau. Dalam bahasa Arab ni, kambing kampung, kambing biri, dia ada lain, dia tak sama. Saya tengok Wikipedia, itu diorang ada keluarkan satu carta tau. Carta dia, sekejap Dia punya bulu tak sama ke? Bulu tak sama. Biri bulu dia ketebal. Even tengok hidung pun tak sama. Hidung kambing biasa, panggil maiz ni, hidung dia pendek. Ghanam ni hidung dia mancung sikit. Sekejap mana aku letak kan, tak ingat. Nantilah saya tunjukkan. Dia kata kalau kat Wikipedia pun dia tunjukkan beza. Mana macam-macam sebut Do'non, Ghanamun, Kabshun, Kibas, orang kita Kibas, Kabshun. Dia ada nama lain-lain lah. Masa dia nama tersebut berdasarkan kepada jenis, kemudian jantan ke betina. Jantan untuk kambing biri-biri lain nama. Jantan untuk kambing kampung lain nama. So bila yang disebut kat situ dalam kitab kita, dia ada asingkan. Dia kata Ma'zin dan juga Ma'iz kan? Dengan apa? Bukan Ma'iz. Ma'zi, Ma'iz dan juga Ghanam kan? Ghanam. Yang ini kambing kampung, yang ini kambing biri. dia bezakan. Yaumul Aid, pada hari raya. Pada hari raya. Kenapa dia buat ni? Taqarruban ila Allah azza wa jalla, sebagai mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Wa ma'khudatun, dari perkataan udhiyah tu, daripada perkataan ad-dahwah. Ad-dahwah, mana perkataan duha. Dahwah itu imtidadun nahar, menjelangnya waktu masuk siang. Sebab kenapa penyembelihan kambing-kambing atau binatang tersebut dibuat pada waktu mula matahari. Dalam kalau kita zaman dulu diorang letakkan satu busa nak panah pegang itu, tinggi matahari itu, dan pukul 9 lebih start. Ketika itulah diorang akan sembelih binatang tersebut. Maka bersempena dengan time penyembelihan tersebut, dipanggillah udhiyah. Kataan dahwah yuhayya imtidadun nahar, pemanjangan waktu siang. Wa sumiyat bi awwali zaman fi'liha wa huwa duha, dan dinamakan dia udhiyah tu dinamakan dengan awal waktu pelaksanaannya. The best time is actually pada waktu duha, wahiyat duha. Sebab itu kita kata dipanggil udhiyah, itu udhiyah sebab dia berkait dengan tajuk penyembelihan binatang kesembelihan tadi pada waktu duha. Dan dia mesti selepas daripada solat hari raya. Kalau dibuat sebelum dia itu dikira sebagai sembelihan biasa untuk keluarga seseorang itu. Tapi kalau disembelih lepas solat hari raya, barulah dikira sebagai udhiyah, ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu kita korban. Macam Aidil Adha kan. Aidil Adha, kalau Aidil Fitr, Aid hari raya, Al-Fitr fatara, bukan fitrah tau. Fitrun tu maksud dia berhenti berpuasa atau tidak berpuasa. Pasal kita bagian macam kita berpuasa, breaking fast, panggil futur atau iftar. Kan breaking the fast kan, berbuka puasa. Dia kan fitrah, kembali kepada fitrah yang abadi. Itu manusia kita suka tak belajar bahasa Arab je macam tu kan. Dia takwil kan, meaning tu adalah sekian kerana fitrah kita kembali pada bersih bla 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 kan. Padahal sebenarnya benda tu dah sebut dah kan, zakatul fitr, mana zakat yang dikeluarkan kerana berhenti berpuasa. Ya, itu kita bayar tu, yang itu yang zakatul fitr. Dia kata fitr apa? Fitrah, bukan. Bukan. Macam juga Aidil Adha. Aidil Adha tu maksud adha tu berkait dengan tajuk penyembelihan udhiyah tersebut pada waktu duha. Itu yang dikaitkan dengan adha. Kenapa Aidil Adha? Adha tu apa? Adha tu adha lah. Adha tu apa? Adha tu berkait dengan tajuk masuk udhiyah tersebut ataupun waktu duha. Ini mana orang ramai akan menyembelih binatang korban. Itu maksud dia. Okey. Jadi hari ni dah tahu. Hari ni dah tahu. Kata biasa dengar orang cakap kan, Aidil Fitr adalah fitrah. Jadi adha tak tahu kenapa kan. Pasal dia kaitan dengan tajuk masa atau tempoh penyembelihan tersebut dibuat. Awal waktu dia. Memang orang tu sembelih petang pun sah. Tengah hari pun sah. Nyanyi lepas daripada solat hari raya. Kalau anda kata dia tak sembelih sebelum dia itu, maka dia disembelih awal daripada solat hari raya, maka dikira bukannya sebagai penyembelihan udhiyah, tapi dikira sebagai penyembelihan biasa yang seorang tu sembelih untuk keluarga dia sendiri makan. Okey. Dia kata wahia sunnatul muakkadah. Dia kata okey. Wa dalla ala zalika,
dan menunjukkan kepada dia ni adalah sunat muakkad. Al-ayat, ayat-ayat. Minha antaranya qauluhu ta'ala, firman-Nya subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika. Maka solat engkau kepada Tuhan kau, wanhar, dan juga naharlah. Maksudnya sembelihlah. Cuma kita kata bila sebut nahar ni kita dah terangkan itu bahawa ia adalah penyembelihan yang dibuat pada unta. Okey. Kalau penyembelihan pada lembu dipanggil zabhun atau zabah. Zabaha. Ni kan saya tunjukkan tengkuk saya pendek, saya kata tunjuk berkali-kali kan. Saya kata kalau sembelih kat sini dipanggil zabah. Kalau pakal tengkuk bawah sini dipanggil sebagai nahar. Dan kepala binatang, tengkuk dia, badan dia. Okey. Kalau disembelih di kawasan ini, bawah ni dipanggil nahar, dan ini khas untuk unta sahaja. Okey, dua untuk unta saja. Kemudian kalau sekiranya disembelih pada pangkal ujung tengkuk dekat pangkal kepala dipanggil sebagai zabah. Okey. Nah, kalau ada itu lah, yang dua tu lah. Kalau dia kata kalau tidak, macam kita kejar binatang tu liar, kita tembak je sebagai, atau kita panah saja, itu biasa, itu tadi. Jadi tiga cara kan kita boleh bolehkan kita makan dengan nama Allah Ta'ala. Cara penyembelihan tadi A, B atau C. Tiga cara tersebut. Jadi dengan sebab tu kita kata macam bila sebut tentang nahar, dia balik pada unta. Okey. Ai salli aida, maksud dia surah Al-Kautsar tu. Ayat kedua, maksud dia sallil aid, fa salli rabbika, solat engkau kepada Tuhan kau, wadhbah al-udhiyah, dan sembelihlah binatang korban. Wa sabata fi dzalika ahadits, tentang sabit dalam perkara ini hadis-hadis yang banyak. Minha, di antaranya ma rawahul Bukhari, apa dia kata Imam Bukhari, hadis nombor 5245, wa Muslimun, dan Muslim hadis nombor 1966. An Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, dhahhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dhahhan nabi, telah menyembelih. An-Nabiyyu sallallahu Nabi sallallahu bikabsyain, telah berkorban atau menyembelih udhiyah Nabi sallallahu dengan dua ekor kambing kabsyain, dua kambing biri, amlahain, yang warna dia banyak putih daripada hitam, aqranain, yang bertanduk, zabahahuma biyadihi, dia bagi dia sembelih dua kambing berkenaan dengan tangan baginda sendiri, wasamma, bagi dia sebut nama Allah, wa kabbara, disebut bismillah, Allahu akbar, disebut, wada'a rijlahu, dan bagi dia letakkan kaki baginda ala sifahihima, pada permukaan tengkuk, masa dia baringkan kambing biri tersebut, dia tekan kaki tadi dekat kawasan tu supaya biri dia tak bangun. Diri ke lutut? Tak, dia kata kaki dia. Tadi macam tu je, tak perlu kita je yang perlu macam sini kan, tak ada kan. Okey, dia sekejap je sebenarnya. Dan bahkan kita kata dengan bagusnya benda tu kena tajam supaya cepat sangat. Ala sifima. Dhaha maksud dia zabaha udhiyah. Dhaha yudahi, kata kerja Dhaha yudahi, maksudnya menyembelih udhiyah. Zabahal udhiyah, menyembelih udhiyah, binatang sembelihan kurban. Al-amlah disebut kabsyain amlahain, dua biri, amlahain, amlah tu apa? Alladhi bayaduhu aktsaru min sawadihi, yang putih dia banyak daripada hitam. Sifahahuma makna jam'u safhah, wa hiya janibil unuq, bahagian tepi tengkuk. So dia letakkan kambing begitu, letak kaki dekat sini, kemudian dia pun tarik supaya dia tak bangun, binatang tu tak bangun. Dia kata, jangan sekian-sekian kan. Tak payah. Orang kita je kan sembelih kambing pun 10 orang pegang. Kan? Tak ikat ke Ustaz? Tak ikat pun. Tak ikat pun. Kalau kita rasa bimbang, tak insecure, takut terlepas ketika tengah sembelih, dan ikat dah. Kalau anda kata kita tak ada, kita insecure lah, kita insecure. Jadi masalah benda tak ada masalah pun, tak ada syarat-syarat kena ikat tali besar mana, kayu panjang mana, tak ada. Tak ada sebarang masalah kat situ. Okey. Dan dia kata, okey, wa yujzi'u fiha al-jaza'u min al-dha'ni. Dan dia apa? Dia kata dan dibolehkan pada penyembelihan pada udhiyah ni umur-umur binatang kena ingat. Dia ada umur khas untuk binatang-binatang yang disembelih pada udhiyah ni. Dia kata al-jaza'u min al-dha'ni, jaza'. Itu jaza'a, al-jaza' wa hiya ma atammat sanatun wa ta'anat fi thaniyah. Ia adalah yang cukup umur setahun nak masuk ke 2. Untuk kambing minat dha'ni kambing. Daripada kambing yang umur dia setahun masuk 2. Cukup. Kurang setahun
tak cukup. Okey, tak madai. Dia kata wasaniyu minal ma'zi. Dan yang apa? 2 masuk 3. 2 masuk 3. Wasaniyu minad dha'ni minal dia kata minal ma'zi, daripada kambing kampung. Yang kambing biri, kambing kampung dia beza. Dha'nun, tu saya kata orang Arab dia beza kan. Kambing itu kambing apa? Kambing kampung ke kambing biri? Sekambing kampung, kambing biri ni dia bulu dia besar, lemak dia banyak badan kambing kampung. Kambing kampung biasa kurus-kurus sikit. Kan? Tapi dari konsep dia memang kita kata apa ada beza pasal dari segi umur ya. Okey, dia kata wasaniyu minal ma'zi. Dia ma'z, kalau kambing kampung tu dia yang apa 2 nak masuk 3, cukup 2 tahun. Okey. Wasaniyu minal ibil. Dan juga asani daripada ibil, maksud dia yang unta yang 3 masuk 4. Unta 3 masuk 4 Wasaniul bakar, dan juga yang saniul bakar mana daripada yang umur lembu 2 masuk 3. 2 masuk 3. Kita dia kata bawah tu. Dia kata apa? Okey, al-jaza' kita tengok jaza' tu. Dia kata hiya ma atamat sanatun wa ta'anat fi thaniyah. Dia adalah umur kambing yang sempurna setahun masuk ke 2 tahun. Setahun sebulan, setahun 2 bulan Dia kata apa? Au allati saqata maqdamu asnaniha, ataupun yang apa yang dah gugur dia punya gigi depan dia. Gigi susu lah. Kambing pun ada gigi susu juga. Sebelum dia ada gigi gigi keras untuk kita mengunyah sebagainya, gigi dia bersalin, salin gigi. Wadha'nu al-ghanam. Yang kita sebut tadi apa kambing biri. Rawa Ahmadu telah meriwayatkan Ahmad. Wa Tabrani Ahmad 6/368. Wa Tabrani dalam dalam Jami' Shaghir dia 5210. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam qala, baginda bersabda, "Dhahu bil jaza'i min ad-dha'ni fa innahu jaizun." Menyembelihlah kalian, sembelih binatang korban kalian semua bil jaza'i min ad-dha'ni, daripada binatang jaza'. Dia binatang setahun masuk 2, ada panggil jaza'. Al jaza'u min ad-dha'ni. Okay, yang mula mencerai susu dengan mak dia sebagainya. Jadi dia kata daripada dha'ni, daripada kambing biri, fa innahu jaizun, maka dia adalah mencukupi atau memadai. Okay, lihat Jami' Shaghir 5210. Wa inda Ahmad, dari si Ahmad, okay, hadis nombor 2254. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, baginda sallam bersabda, ni'ma atau ni'mat al-udhiyah al-jaza'u min ad-dha'ni. Sebaik-baik atau seelok-elok udhiyah adalah, binatang sembelihan adalah al-jaza', yang mana yang setahun masuk 2 daripada dha'ni, daripada kambing biri. Kambing biri. Okey. Dan bila sebut sani minal ma'zi tadi, kita sebut maksud dia daripada kambing dan juga kambing kampung dan juga lembu, ma ta'ana fi salisati, apa yang masuk ke dalam umur yang ketiga, 2 masuk 3. Mana 2 tahun, setahun bulan, 2 tahun, 2 masuk 2 tahun masuk 3. Minal ibil, kalau sani bin ibil adalah daripada apa? Ma ta'ana fi sadisati. Dia kan sisa khamisah. Pasal unta ni umur cukup dia untuk sembelihan 5. Unta punya saiz dengan yang elok dia, dan unta tak ada masalah. Kalau lembu 5 tahun buruk sangat. Kan dia tua. Kalau unta 5 tahun tu dia kira macam apa? Elok-elok, sedap daging dia. Masuk daripada 5, daripada cukup, maksud dia kalau dia kata masuk dalam 6 tu, maksud dia mungkin cukup 5 lah. Cukup 5 tahun. Okey? Wajazatil udhiyati biha bil ijma'. Dan dibolehkan untuk apa? Penyembelihan dengannya semua sekali, ijma', dengan umur tersebut. Okey. Dan nanti kita akan lihat berkenaan dengan umur tadi. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang sahabat dia sembelih kurang dari umur tersebut, dan Nabi kata untuk engkau je boleh, pasal dia tersembelih awal. Lepas tu bila datang bawa jumpa Nabi, dia kata aku ada yang ini je, yang umur tak cukup lagi. Nabi kata boleh untuk engkau, tak boleh untuk orang lain lepas ni. Itu ada benda yang kadang-kadang Nabi khaskan untuk sahabat tertentu, bukan yang lain. Nanti kita sampai pada tajuk dia. Baik. Dia kata wa tujzi'ul badanatu an sab'atin, dan memadai, mencukupi ataupun boleh mencukupi seekor unta badanah an sab'atin bagi 7 orang. Wal baqaru an sab'atin, dan lembu pun untuk 7 orang. Wasyatu an wahidin, dan kambing bagi seorang. Kambing bagi seorang. Okey, nombor ketiga dia kata al badanatu wahidatul ibil, seekor daripada unta tu bagi luar badanah. Wa taqau ala dzakarul unsa, dan disebut badanah tadi pada jantan atau betina. Tak kisah. Okey, rawa Muslimun. Okey, kenapa dia kata boleh 1/7? Sebenarnya dari konsep penyembelihan, okey, kalau kongsi pahala, untuk kongsi pahala, seorang lelaki tadi boleh menyembelih seekor kambing madai untuk satu rumah dia.
Satu rumah. Nanti kita baca lagi, ada hadis berkenaan. Dan manakala dalam masalah yang timbul tajuk masalah seekor lembu tadi, kongsi orang dan sebagainya kan. Benda tu berlaku sebenarnya pada zaman ketika Hudaibiyah. Bila mana para sahabat dengan Rasulullah SAW pergi nak menunaikan umrah, kemudian tak boleh, tersekat, dan mereka tahallul. Tahallul dan dia bayar. Ketika nak bayar dam tu, dia orang sembelih dengan seekor unta kongsi. Pasal tak cukup. Seekor unta 7 orang, seekor lembu 7 orang. Pasal untuk mencukupkan bagi jumlah orang yang sampai pada hari berkenaan untuk bayar dam. Itu sebenarnya. Kalau tidak, jika tidak, sebaik-baiknya seorang satu. Seekor lembu seorang. That is the best. Kalau kaya rasa kaya gila kan, kita rasa saya kaya gila kan. Dan buat seekor seorang, tak ada hal. Pasal sebenarnya dia bukan semestinya seekor lembu. Tadi ada orang tempat kita kan, tak cukup 7 orang ni tak boleh sembelih. Apa hal? Kan? Dia tak boleh, pasal dia kata tak cukup kuota, dia kata. Duit cukup, tapi orang ni kurang, kena cukupkan lagi. Tak boleh. Kalau kata kalau ada 3 orang kongsilah, tak ada masalah. Pasal yang 7 tadi maksimum. 7 tu maksimum. Bukan maksudnya mesti 7. 7 itu maksimum. Kalau dia kata tak cukup dan sebagainya, tompang maksud dia. Tompang, itu je. Bukannya pengertian dia mesti 7. Sekali ikut waktu-waktu yang lain, benda tadi dibuat tadi, para sahabat buat seekor kambing satu rumah. Itu cara mereka buat. Mereka tak buat macam kita sekarang ni. Maksudnya lembu dan sebagainya, tak ada. Dia ikut kambing satu rumah, habis cerita. Setiap rumah buat sendiri. Setiap rumah buat sendiri. Sembelih kat rumah sendiri. Tak payah buat kat masjid pun sebenarnya. Tapi orang kita mesti kat masjid kan. Sibuk nak sekian. Lepas tu kat tengah-tengah tu ada orang ambil untung lah. Kan. Dol lokal lah, bukan luar negara. Macam mana? Dol dia dekat lokal. Dan lokal. Bukan luar negara. Tapi lah macam kata orang kata kesian lah orang sana tak makan. Saya tengah lah orang kata orang kat Cambodia tak makan. Dia orang ada needs lain selain makan daging. Makan tu sekali one shot. Rumah atau benda lain, baik bagi duit untuk rumah. Atau jalan raya, atau buku, atau sekian, atau sebagainya. Atau needs sepanjang setahun. Sebenarnya tadi kan dia kata beli lembu kan. Memang sana pasal orang letak lembu sana murah. Kan ada orang kata kat sana murah, kat Malaysia mahal. Dia kata. Kedekut lagi masalah lah. Saya kata janganlah macam tu. Kadang-kadang dengan Allah Ta'ala pun kita berkira. Nak keluarkan duit tadi untuk korban. Jadi perangai kita macam anak Adam yang satu lagi. Ada 2 kan. Seorang tu letak benda paling best. Kita jadi yang mana satu, takkan jadi paling tak elok. Pilih yang paling murah, paling sekian. Ya kalau ada needs itu tajuk lain. Keperluan ya. Tapi kalau semua longgok kat sana. Sana 200 je, kat Malaysia 400.5. Mahal. Saya kata kan, nampak kedekut. Saya kata kalau saya bagi keluar 1,000 kat Malaysia, boleh dapat apa tak dapat lagi 5 orang. Sana boleh 5 orang. Dia kedekut tu tak? Kalau ikut sebenar penyembelihan, sembelih kat rumah je. Ambil seekor, bawa seekor, beli kambing seekor, ambil bawa di rumah sembelih. Apa tu dapah lah. Itu sekian. Pahala tu boleh kongsi. Bahkan Nabi Muhammad SAW kongsi benda berkenaan, mana bagi pihak dia, bukan sekadar dia, keluarga dia, dan juga pihak apa? Umat dia seluruhnya. Nabi kongsi. Itu perkongsian masalah mencukupkan. So kalau siapa tak sembelih pun tak apa, Nabi sembelih dah bagi pihak kita. Tapi dia masalah kalau anda nak buat juga, dia kata paling baik satu rumah seekor. Dia nak lembu seekor masalah lah kan. Nak lapah lembu seekor dalam satu rumah tu dan tak cukup tangan. Kan? Yang perempuan ramai budak lagi. Kan? Banyak je. Bukan tolong angkat barang. Dia banyak. Apa tu? Apa tu hijau tu? Kan dia tengok perempuan tengah nolak. Saya tak senonok kan. Saya kata ni perempuan. Ada perempuan yang gagah perkasa. Ada. Kan? Tapi yang biasa je perempuan tak adalah buat kerja benda tu. Macam tanah Arab lagi baik kalau pergi duduk dengan rumah kabilah-kabilah Arab kan. Dia punya ketua kabilah tu, anak-anak dia tak buat kerja apa langsung pun. Dia ada khadam dia. Khadam tu buat semua sekali. Kita nak tolong turun. Jangan turun. Tak turun langsung. Kan? Habis lapar, keluar hati jantung, balik masuk rumah. Orang pun masak goreng. Kita sambil dia tengok dia tengah lapar tu, kita makan dah. Makan dah mula dah, makan dah. Makan roti dan sebagainya dengan ni. Itu biasa. Tapi lah macam kita sebenarnya tak ada sampai ringkat macam tu. 7 cukup tadi untuk seekor lembu, seekor unta mencukupi 7 orang. Tu maksud dia kalau tidak ada ataupun tak ada ruang. Maksudnya macam berlaku pada para sahabat, macam dia kata apa? Dia Jabir bin Abdullah beliau berkata, Rawa Muslimun telah meriwayatkan Muslim hadis nombor 1318. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Naharna ma'a Rasulillah. Kami telah menyembelih bersama-sama Rasulullah SAW. Amal Hudaibiyati, pada tahun Hudaibiyah, mana tahun peristiwa Hudaibiyah berlaku. Di mana para sahabat dengan Rasulullah SAW nak masuk ke dalam Mekah, dan mereka disekat dalam perjalanan. Okay, maka diorang sembelih. Ketika itu sembelihan adalah bayar dam. Haji tak buat lagi tau. Ini umrah ni, diorang datang umrah.
Mana sembelihan yang buat tu sembelihan apa? Dam. Kerana menanggalkan ihram pada bukan waktunya. Sebelum selesai daripada pelaksanaan ibadat umrah tu selesai. Jadi bukannya untuk menjadi panduan anda kena buat macam tu. Tapi lah orang kita malah baca macam mana? So baca hadis dia pergi nyanyi. Perli perli lah, memang perli tunggu. Baik. Wal baqaru dan bakar an sab'atin bagi 7 orang. Sama ya. Pada ketika tu tak cukup. Tak cukup. Pasal diorang datang ketika tu kan, kalau ikutkan mungkin sampai Mekah diorang ada idea mungkin nak beli kat sana, tapi tak ada. So sembelih ketika tu. Mana satu unta 7 orang, satu lembu 7 orang, kambing seorang satu. Tapi itu sebenarnya penyembelihan dam. Penyembelihan dam. Jadi memang kita kata bila penyembelihan dam tu berlaku macam tu, maka penyembelihan lain pun ikut serta. Mana ketika udhiyah untuk hari apa ketika menaik haji punya juga. Wa fil Bukhari, hadis nombor 5228 an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Dhaha Rasulullah, telah menyembelih Rasulullah SAW an nisaihi, bagi pihak isteri-isteri dia bil baqar, dengan seekor lembu. Ketika itu dapat pasal Nabi SAW sebut 9 isteri, tapi 2 adalah di kategori hamba, 7 kategori isteri betul, isteri yang ada akad nikah dan sebagainya. So maka yang isteri tu Nabi sembelih bagi pihak mereka 7 orang, seekor lembu. Faham kan? Okey. Wa fil Muwatta, daripada Muwatta hadis nombor 2/486 anna Abu Ayyub Al-Ansari, bahawa Abu Ayyub Al-Ansari qala, beliau berkata, kunna nudhi bisyati al-wahidati, kami dahulu menyembelih dengan seekor kambing. Seekor kambing je. Yazbahu ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi, menyembelih kambing berkenaan seorang lelaki itu bagi pihak dirinya dan pihak apa? Keluarganya. Ahli keluarga dia, ahli rumah dia. Thumma, kemudian tabahan nasu ba'du, saling menunjuk-nunjuk manusia, orang ramai sesudah itu. Fasarat mubahatan, maka penyembelihan korban tadi menjadi apa? Menunjuk-nunjuk. Menunjuk, dia kata. Ai saratil udhiyatu mufakharatan bainan nas, itu menjadi penyembelihan tadi kebanggaan di antara semua di antara manusia. Datuk tak sembelih ke tahun ni? Ai sembelih kan. Bukan datuk je, orang biasa pun ada. La bi qasdi sunnah, bukan dengan tujuan sunnah. Wa hadza la ya'ni tarkuha, ini bukan maksud dia, kita kata bukan suruh tinggalkan. Maksud dia buat tapi betulkanlah, bal tasih qasad wa ikhlasun niyah. Maksud dia buatlah juga tapi betulkan niat balik. Boleh sembelih lembu sebenarnya, boleh sembelih besar-besar. Jika tidak sebenarnya memadai seekor kambing. Dan benda tersebut makan, bukan makan mesti sedekah, tak. Nak makan sendiri pun boleh. Kalau orang tu dia sembelih udhiyah tadi, simpan semua sekali kan, tak nak sedekah, tu tak ada jadi haram pun. Pasal boleh dia makan, boleh sedekah, boleh dia hadiah, terpulang pada dia. Portion tak ditetapkan. Cuma para ulama, nanti kita akan baca ayat suratul Hajj, mana dalam ayat tersebut Allah Taala apa memang ada berikan sikit hint supaya orang tersebut makan daripadanya, hadiah, sedekah. Mana bagi orang yang tak perlu makan, bagi orang yang perlu makan, dia ada ayat surah Al-Hajj. Alah, informatif. Maksudnya daging korban tu kalau tak sedekah tak apa? Tak wajib. Dia ibadahnya adalah penyembelihan itu. Kau nak bagi makan siapa, tajuk lain. Yang apa? 1/3 1/3 tu besar surah Al-Hajj. Sekejap. Tapi benda tu tak wajib ke tak? Tak. Itu salah dia. Sekejap, saya tunjukkan. Mana satu? Ke mati kau dia? Tak mati tadi. Macam mana boleh jadi macam ni? Oh ya ke? Tutup tak betul? Sekejap. Okey, tak apalah. Betul. Sekejap. Contoh dia kan. Ni masalah komputer format, tak ingat mana duduk. Kesian tu pun saya tak ingat duduk mana. Okey. Dia dalam surah Al-Hajj ayat yang ke jap. Surah Al-Hajj ayat yang ke-36. Nanti di depan sikit kita akan jumpa ayat tersebut. Dia 36. Al-Hajj 36. Tak ada berkenaan tak nyatakan. Baik.
Allah tanyakan wal budna dan binatang sembelihan tu, unta tu, ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kami jadikan ia untuk kamu, penyembelihan ni daripada syiar-syiar Allah, untuk kamu, fiha khair, pada kamu ada kebaikan, untuk kamu padanya ada kebaikan. Fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf, maka sebut nama Allah Taala ke atasnya dan keadaan dia berbaris kan. Pasal dia ada cara sembelih unta ni, dia akan ikat kaki belah kiri tau. Dia ikat kaki kiri, dan dia kemudian ketika unta tu tengah duduk di 3 kaki tau, dan keadaan 3 kaki, ketika tu dia akan tarik. Jadi ada satu video tu dia tunjukkan, dia ikat kaki kiri supaya unta tu tak melompat-lompat ke tempat lain. Sebelah kaki dia akan jatuh kat situ je lah. Dia Malaysia buat ikat lembu. Bukan, kaki kiri tu diikat, dia bengkok kan, jadikan macam tempang tau. Unta tu berdiri dengan 3 kaki saja. Tu maksud dia. Fa idza wajabat junubuha, maka bila apa? Bila jatuh saja kan, badan dia baring dah jatuh, fakulu minha, makanlah daripadanya, wa at'imu, dan beri makan darinya, dan beri makan, wa at'imu al-qani'ah, orang yang apa? Tak perlukan. Qana'ah, yang tak nak. Maksud dia hadiah lah. Wal mu'tad, orang yang sangat-sangat perlu. Dia bukan semestinya untuk kita sedekahkan sekian. Kalau tidak, keluarga kita makanlah. Kalau rasa nak sembelih simpan setahun, pakailah. Tak, dia bukan masalah tu. Masalah sedekah tajuk lain. Orang kita digabungkan sekaligus tau. Tajuk sedekah tadi dengan tajuk masalah penyembelihan. Yang ibadah dia adalah pengorbanan binatang tersebut. Tak makan, tak apa. Makan pun tak apa, tak masalah. Nak sedekah semua boleh. Tak nak sedekah pun tak apa. Pasal kita kejar pahala sedekah, tajuk lain. Faham tak? Tajuk sedekah tadi, kalau kata dah, keluarga kita perlukan. Orang tu dia perlukan, keluarga dia nak kena makan daging. Nak ada kurus kedai dengan nak makan daging. Jangan makan daging. Jadi kata sembelih kambing, makanlah, masalah dia. Portion kan. Pasal Mak Saleh dia buat macam tau. Dia sembelih macam dia ada peti air khas. Saya tengok macam, tapi lah babi dia buat. Dia hantar lepas dia sembelih kambing, babi tu kan. Dia hantar dekat abattoir, itu kemudian orang hantarkan potongkan. Profesional punya prosesor kambing tu, babi tu akan potong, rusuk bagian ini, dia tak ada tais lah. So within 1 year dia akan makan lah, ikut pada portion yang ada. Seriously. Iya, kalau anda makan kuat makan babi dia orang. Dalam tempoh setahun tu kan. Kalau dia kata abattoir tadi, syarikat yang berlesen, dia akan ada chop, dia boleh nyaga daging tadi. Ada license kan. Okay. Pasal disembelih oleh, kalau oleh syarikat yang berlesen, dari proses oleh syarikat yang berlesen. Kalau dia sembelih sendiri, dia makan keluarga dia je. Tak boleh dijual pada orang. Sembelih sendiri tak apa, tapi jangan jual. Kalau nak jual, kena lintas syarikat tadi. Bagi kata dia check babi tadi tak ada penyakit dan sebagainya, sihat walafiat dan sebagainya, baru dia boleh juga buat. Dia beza. Makan setahun for 1 year. Dia tak nak arak pula. Pasal tu asal tak ada peti ais. Kadang-kadang dikeringkan, simpan. Duk kunyah-kunyah sikit. Kadang-kadang, tapi kalau dia kata macam di ni, dalam masa udara dah kering kan, dia tak payah masuk peti ais pun, gantung je. Daging tu dia akan timbul satu selaput kan, dia akan kering keras. Kita kerat dalam tu basah, tapi dua tu akan lalat pun tak datang. Dia tapi lah besok-besok makan, tapi habislah tengok peha hilang, lepas tu peha hilang kan. Dia orang akan makan macam tu. Jadi cara dia orang lain. So konsep dia pasal dia yang wa kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, dan demikianlah kami pergunakan ia, yang unta tadi, untuk kamu, moga kamu akan bersyukur. So ayat ni kita baca tapi tajuk ni memang kita kata macam disebut, dia masalah makan sedekah, hadiah tadi, itu ada bentuk yang kita kata yang para ulama, hampir keseluruhan para ulama kata itu yang terbaik. So Allah Ta'ala kata fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Orang kata jangan makan, kena sekian tak aci makan. Siapa kata? Pandai-pandai je. Makan wajib pun benda tadi. Makan keluarga dia sendiri je, tak ada masalah. Okey. Ini macam kata-kata Abu Ayyub Ansari tadi, dia kata sebenarnya dahulu adalah apa? Seorang tu akan sembelih satu kambing untuk satu keluarga dia. Bagi pihak diri dia dan keluarga dia. Dah cukup. Tak beza dengan akikah. Tak bagi, tak masuk akikah lagi. Mana masuk akikah lagi? Tengok jap. Laju je. Okey. Maksud dia dia madai kan? Madai untuk seorang tersebut menyembelih pada waktu berkenaan. Okey. Maksud dia seekor dan maksud dia kalau dia kata kita macam rumah kita ada kan. Maksud kalau siapa-siapa ada suami sebagainya, minta suami beli kambing, sembelih sini kat rumah. Belajar menyembelih, dia sambil bila tak tahu nak menyembelih, masalah juga. Kan? Yalah, kita kata bukanlah semua orang pandai menyembelih, tapi lah, kan anak-anak ramai-ramai peganglah. Kan start belajar. Kalau kat Kundang tu ada tempat kambing dekat, beli situ. Kan ada Golden Goat Farm. Seriously, ini iklan untuk orang, bagus.
tempat dia. Kambing sebesar. Kau nak pergi kambing kena pergi datang awal. Datang lewat dia semua datang tanda. Ada spray. Dia cari tanda kambing dia spray tau. Kan? Macam orang ni warna hijau, yang ni datang warna biru, ini warna sekian. Dia tanda sikit kat kepala. So dah kita tahu itu kambing kita. Hari nak hantar nanti dia hantarlah. Kita nak, kalau kita nak suruh dia sembelih pun boleh. Tapi dia sembelih sendiri, ambil dah balik, bawa balik rumah, sembelih. Uruskanlah pada hari berkenaan kan. Itu antara benda yang terbaik sebenarnya. Kalau seorang tu nak dapat ikut sunnah, macam tu cara dia. Macam dikatakan oleh Abu Ansari dulu, seekor-seekor kambing satu rumah. Bukan perlukan kepada seekor lembu dan sebagainya. Zaman sekarang ni jadi macam-macam, bahkan jadi perniagaan lah. Bisnes. Kan pihak AJK surau pun tak cakap surau mana. AJK surau pun ada juga sibuk ambil upah tengah-tengah kan. Dia di second person, third person kan. Lepas tu ambil dari saudara dia ke dan sebagainya. Pening kepala sebenarnya banyak. Lembu tak datang lah, lembu pilih jadi gemuk, jadi kurus lah. Macam-macam jenis. Dan pada hari korban tu banyak orang yang sibuk dia tayang parang. Kan pakai tak kerti. Parang tu dia bawa golok perak dia. Ambil Pak Imam. Dia serahkan apa? Saya ingat orang bapak saya kan. Dia pasal dia menyembelih apa lembu dan sebagainya. Orang-orang keliling datang ulu parang. Pak Imam saya punya. Semua sekali kan. Ini lawak jegalah. Jadi benda tersebut tak ada ni. Dia sebenarnya tradisi penyembelihan tadi tu dibuat macam saya kata tadi, dibuat sebelum daripada selepas daripada solat hari raya, dan dia sembelih binatang tadi pilih ada umur tadi, umur yang penting. Tengok umur, kemudian masa, kemudian sembelih lah. Masalah pengagihan daging tu tak ada timbul dalam Islam mesti dan sebagainya. Cuma ada orang kata kalau anda kata sedekah pada umat Islam sajalah yang layak. Ada pun kalau dia kata ikut sacred yang suci, bukannya daging tu. Ibadat penyembelihan tu. Daging tu makan dah sampai ada tak ditanam tulang lah. Jangan buang nanti kau anjing makan. Anjing makan salah. Kan anjing apa salah? Kalau anjing jilat nanti tak terjumpa kat akhirat ke apa? So, macam-macam benda salah tu. Kan? Orang kita macam-macam benda. Okey. Buang je lah, apa masalah dia. Bukannya ada kan kami nak sembah. Tu diam. Saya kisah-kisah tak dalam bilik. Ini tulang waktu tahun 2005 kita punya korban. Ini tulang 2004. Ini tulang 2012. Gila simpan buat apa? Maksudnya cycle balik dunia ni kan. Cacing nak makan macam mana? Kan kita dunia ni kan benda ni kan kena uraikan balik menjadi tanah. Jangan pergi simpan kat rumah buat apa? Jadi muzium. Kalau orang semua buat macam tu, tak penuh Madinah sekarang ni, penuh dengan tulang-tulang apa binatang-binatang. Mana tulang tu ditanam agak-agak. Daripada zaman Nabi kena ingat tau. Dia tradisi tu kalau ada di zaman Nabi. Tulang binatang tu ditanam. Kalau sekarang ni ada kubur besar, kubur tulang-tulang binatang korban, tahu tak? Kalau anda kata ikut kepala orang kita, penuh kat Madinah tu. Abah tanam mana? Tanam situ. Orang manusia jelah. Lembu kau sibuk tanam buat apa? Yelah buang. Tak ada timbul penghormatan. Pasal the sacredness is actually pada penyembelihan itu. Perbuatan menyembelih tu. Itu yang ada, itu ibadat. Daging itu bukan ibadat. Daging itu makan. Ada tak boleh panas. Jangan panas sangat. Ini nanti hilang. Masak nak panas, kurang panas ke. Jangan pakai microwave, kena pakai api. Jangan pakai ini, kena pakai haram. Mana ada? Kan? Mana yang gatal tu, gatal miang kan. Orang kata tak ada benda, buat masa itu. Okey. Okey. Wa arba'un. Dah ada 4 bentuk. La tujzi'u fi dhahaya. Ada 4 bentuk. Ada 4 bentuk. Dia kata apa? La tujzi'u fi dhahaya, tidak madai pada apa penyembelihan. Tak boleh kita gunakan untuk penyembelihan. Sebenarnya tak masuk yang umur tu kita sebut umrah ni. La tujzi'u fi dhahaya. Al-awra al-bayyinul awruha. Yang apa? Awra. Yang juling. Yang nyata sangat juling dia. Kalau juling akwar kan? Akwar maksudnya juling lah. Maksudnya kalau kata ada binatang kan tahu mata dia rosak. Sebelah mata ada, sebelah tak ada. Dia awra. Yang nyata, kalau sikit-sikit tak apa. Kalau juling-juling air okey. Lembu ni juling air tak boleh. Juling betul, juling yang nyata sangat, terlampau teruk. Wal arja, dan tempang. Al bayyinu arjuha, yang nyata sangat tempang dia. Al maridatu, yang sakit. Al bayyinu maraduha, yang nyata sangat sakit dia. Al ajfa, yang mana yang terlampau kurus sangat. Allati dhahaba mukhuha minal huzal, yang sampai ke tak ada langsung. Tak ada langsung, daging dia tak ada benda, apa som-som tulang pun hilang. Daripada sebab apa? Miskin apa? Sebab kurus sangat. Okey. Li khabari, kenapa kita kata sini? Li khabari at-Tirmidzi. Kerana khabar Tirmidzi. Khabar Imam at-Tirmidzi, okey. Dia kata apa? Wa sahahu, dan dia sahihkan hadis ni oleh beliau. Hadis nombor 1497. Wa Abu Daud hadis nombor
2802 03. Okey. Wal lafzul lafaz Abu Daud. Anil Bara' bin Azib, daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Allah ridha terhadap beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi. 4 yang tidak harus pada binatang-binatang sembelihan. Al-awra' apa yang juling, yang mata dia rosak sebelah. Al-bayyinun awruha, yang nyata dia punya julingan dia. Al-maridatu, yang apa? Yang sakit. Al-bayyinun maraduha, yang nyata sangat sakit dia. Nampak sangat lubang badan ke, kena kurap, nyata sangat, tak boleh. Wal arja' ni apa yang apa kaki dia tempang. Jadi dia kaki dia apa ni? Al-bayyinu dala'uha, yang nyata sangat dia punya ketempangan dia. Wal kasiru, mana yang patah, yang maksud dia yang patah, salah satu patah kaki dia. Yang tertimpang tadi mungkin dia bercacat, dia berkecil. Yang patah nanti sangat kaki dia patah. Okey. Wal kasiru wa inda Tirmizi al-ajfa. Ajfa tu yang lemah, kurus sangat kan. Tak ada pun nampak tulang, tak ada macam tak ada minyak langsung pada badan dia. Kata allati la tunqi, maksudnya yang habis dah semua, apa dia punya isi daging dia. Tak ada benda. Maksud dia sampai kena sungsung tulang pun tak ada benda tinggal, dia kata. Al-bayyinu maksudnya nyata. Dhala'uha atau zal'uha adalah arjuha, maksud dia tempang dia. Al-kasir itu yang patah. Maksud tu ihda qawaim, yang patah satu batang kaki dia. Al-ajfa, yang ajfa ni ad-dha'ifatul hazilah, yang lemah lagi kurus. La tunqi maksud dia yang tidak ni, tunqi maksud dia la zahaba mukhuha, yang hilang dari punya isi somsong dia tak ada dah. Allati duhnu izamuha minal hazal, yang hilang dah, minyak tulang dia pun tak ada dah. Dia sebab apa? Kurus sangat. So jadi yang ini tak boleh dijadikan sebagai binatang korban. Macam sikit-sikit nampak rusuk tu okey kot. Kan orang kita kadang datang kan. Dia sebenarnya memang kita kata binatang tu. Jadi kalau tengok lembu luar negara, bulat-bulat kan. Lembu kita ni makan apa benda tak tahu. Sampah-sampah orang makan. Jadi kata dia memang kita kata yang tu kena jaga. Kadang-kadang unta biasa tak? Unta memang biasa. Kalau mata yang hilang sebelah mata dia juling tu sampai tak nampak color. Jadi itu kita nampak lah. Kalau nak terlampau nampak sangat sampai dia tak nampak sebelah jalan je pun ada juga. So, yang tu tak boleh dijadikan. So semua yang dia kata yang cacat tadi macam patutnya dicari yang paling elok, paling bagus. Yang paling bagus. Wajzi'u, dan dibolehkan daripada binatang-binatang tadi apa? Al-khasi, yang dikasih. Tak dikasih? Kembiri. English apa? Ada kalimah dia dalam bahasa Inggeris, saya tak ingat. Yang potong dia punya buah zakar dia. Okey, pasal benda tu tadi sebenarnya ada sebab. Okey. Bila binatang ni kena kasih, dia badan jadi besar. Pasal itulah hormon daripada testosteron tak ada, jadi dia akan jadi pelik. Macam kucing kalau kena kasih besar. Daripada kisah ni kita kata kenapa Ibn Hajar Asqalani menyatakan mengkasih binatang tidak menjadi masalah. Bahkan dia kata memang tidak hampir bersepakat para ulama tidak menjadi masalah. Pasal dia untuk manfaat kita gunakan cara macam mana. Dan ada orang kata ya bila zalim kasih. Saya dulu pernah saya kata mengkasih binatang tadi adalah haram. Tapi lepas tu bila baca balik pada hadis ini dengan hadis-hadis yang lain, dia tak dilarang. Tapi ialah kira logik juga. Kerana kata nak bela kucing tu untuk kita punya convenient. Bukan untuk makan. Macam kambing disembelih, dikasih, badan dia jadi besar. Berkali ganda. Mungkin pasal tak jadi otot, dia jadi lemak. Jadi besar sungguh. Jadi benda tadi memang dikatakan Nabi SAW sendiri tak ada masalah kat situ. Al-khasi kata huwa alladhi ruddat khusaitahu. Maksud dia dia kata yang dikasih khusaitahu dua buah zakat dia, ataupun quti'at uruqahuma, atau dipotong, tak buang, dia dipotong dia punya urat dia. Okey, hatta tadhhabu syahwatul jima', sehingga hilang daripada dia syahwat untuk persetubuhan. Dia kata ladal insan, kalau kepada manusia dia akan hilang ni manusia. Okey, ataupun dia akan hilang pada binatang tadi untuk persetubuhan daripada binatang, tapi dia akan tukar, badan dia akan jadi besar. Dia akan potong tu dan dia akan jadi besar. Kalau manusia dipotong tu dia akan hilang keinginan untuk melakukan hubungan seks. Itu tajuk dia.
Tapi benda tadi kalau pada binatang, dia akan jadikan binatang tu makin besar dan sebagainya. So dekat situ, cara tersebut membolehkan orang dapat binatang lagi elok, lagi besar. So Nabi SAW sendiri pernah menyembelih dan juga mengorbankan dengan binatang macam tu. Dia kata apa? Rawal Hakimu, telah meriwayatkan Hakim. Hadis nombor 4 stroke 227. An Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha, baginda telah menyembelih bikabsyain, dengan 2 kambing biri, saminain yang gemuk, azimain yang besar. 2 kambing biri yang gemuk, yang besar. Itu dia kata apa? Amlahain, yang warna dia banyak, dia apa, putih banding dengan hitam. Aqranain bertanduk. Maujuain mana? Dipotong ni, dikasih atau dikembiri. Fadabaha ahaduhuma, lalu baginda sembelih salah seekor daripada 2 kambing berkenaan. Nabi kata, Allahumma an Muhammadin wa ummatihi. Okey? Ya Allah, ini bagi pihak Muhammad dan umat baginda. Man syahida laka bitauhid, sesiapa menyaksikan pada engkau dengan tauhid, wa syahida li bil balagh, dan menyaksikan untukku penyampaian. Mengaku aku ni utusan Tuhan, maka ini sembelihan ni bagi mereka. Yang tak sempat ke tak dapat sembelih ke, ini sembelihan. Ni tak ada, tu kat sini tak timbul tajuk masalah. Kongsi nanti binatang ni akan kita naik ketika mahsyar. Habis sembelih dekat, bukan untuk itu. Problem kita ni kan. Dia suka nak cerita kartun lah, dia macam itulah. Apa gunanya? Tak ada guna benda. Kalau benda tadi, binatang tadi sembelih tadi untuk tunjukkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, itu saja. Mana hak sebenar penyembelihan, hak pengorbanan binatang sebagainya hanya kepada Allah. Amal kita nak makan pun kita korbankan dulu kerana Allah Ta'ala, barulah kemudian kita makan benda berkenaan. Okey. Dari kata apa? Okey. Jadi maksud dia yang tu boleh. Yang pertama yang dikasih, tak apa. Lain lagi tu yang dibolehkan adalah al-maksuru qarni, yang patah tanduk. Sebelah ada, sebelah tak ada. Tak apa. Boleh. Wala tujzi'u, tapi dekat situ nama kita tak boleh. Dia kata al-maqtu'atu al-udhunain. Yang tak boleh kat situ yang terpotong apa? 2 telinga. Al-udhun, terpotong telinga, cacat telinga tak ada, jangan. Tak boleh. Sembelih untuk biasa makan tak apa. Sembelih untuk korban jangan. Jangan kata macam, habis binatang nak buat apa? Biar macam tu je. Boleh sembelih, tak ada masalah. Binatang cacat kita boleh sembelih. Binatang sakit kita boleh sembelih. Penyembelihan biasa macam tu tidak dipanggil sebagai udhiyah, itu je. Makan sama, makan. Tapi tak bolehlah kita buat benda berkenaan sebagai korban. Untuk korban ni benda paling baik lah. Sebab saya kata, bila orang tu sibuk cari kan, yang paling murah tu, pelik sikit tu. Kan, murah ni ustaz, kalau dapat ni kan seekor dalam, memang sungguh kalau buat kata dekat belah apa Cambodia dan sebagainya, 1,000 lebih, 1,500 harga macam tu dapat dah seekor lembu. Ke paling 1,800 kot. Kalau kat Malaysia kan sampai 3,500, 4,000 kan, 3,000. Jadi orang macam ya harga naik, GST lagi. Kan? Jadi memanglah kita kata benda tu akan naik. Ya, tapi punya penjaga tak tengok keadaan juga. Kalau beli kat rumah mana dia apa custom datang, awak telah menjaga lembu tanpa apa masuk GST, masalah juga kan. Beli ayam seekor pun kena masalah juga. Okay, tapi jadi binatang korban tu kalau kita kan dekat sana memang murah, tapi balik pada asal. Kita nak berkorban bukan untuk sekian. Kalau kita nak bagi infak lain. Infak anak yatim, infak dan sebagainya, bagi hantar ke sana untuk buat rumah, untuk buat sekian, bagi bahan, bagi duit. Itu buat sungguh-sungguh. Sebab berkenaan korban tadi bukan kat situ tempat dia. Ada kata tahu setahun kali je bercakap makan daging. Yelah, separuh lagi buat benda lain lah pula. Kalau lagi duit banyak sangat, kan dia kaya gila, buat sini buat sana. Bagus. Pasal kita kata benda tadi yang paling tu simple. Dia macam Abu Ayyub Ansari kata, seekor lah kambing untuk seorang. Tapi start orang berbangga-bangga, tak masalah. Ada pada orang tu dia tanya orang tak, you buat tak? Oh, tak buat ya. You? Duit ada saja tak buat. Lagi masalah. Dia banding dengan orang pula. Ni masalah betul. Pasal tak sepatut jadi macam tu. Pasal ia ibadat untuk mengejar mardatillah, bukan mardatin nas. Bukan untuk manusia, orang ramai tengok dan sebagainya, bukan. Okey? Dan dia kata apa? Dia kata yang potong telinga, dia kata kullan aw ba'dan, sikit atau semua sekali. Li naqsil laham wa dhahabil juz' ma'kul minha, kerana hilangnya daging ataupun hilangnya satu bahagian yang boleh dimakan daripadanya. Walaupun kita kata telinga tu kita tak makan, kita potong juga. Tapi kita kata benda bahagian tu ada bahagian tak elok lah, cacat yang nyata sangat. Cacat yang tambah nyata kan. Kalau macam kalau hilang peha sikit ke, kan nampak kan, peha sini ada, peha sini hilang kan, kena giris ke benda jadi hilang. Itu boleh lah. Okey. Waktu zabh, dia kata waktu penyembelihan ni min waktu solatil Aid, bermula daripada waktu solat Aid. Maksud dia tengok bawah.
min dukhuli waqti salatil aid, daripada masuk wa huwa tulu'us syamsi wa mudi waqti yasi'ul khutbatain, dan berlalunya waktu yang luas untuk solat dan juga khutbatain, yang muat, solat dan 2 khutbah. Wal afdal fi'luha ba'da al-faragh min as-salah wa sama' khutbah, dia kata. Dan sebaiknya, dia kata, afdalnya adalah pelakuannya sesudah selesai daripada solat dan mendengar 2 khutbah. Jadi sebenarnya kalau ikutkan dalil, sebenarnya Nabi kata pada sahabat tersebut, untuk engkau, tak boleh untuk orang lain tu, hadis tersebut adalah benda yang kita kata kuat untuk menyatakan kalau orang tu buat sebelum daripada tu, dia akan tidak menjadi sebagai udhiyah, kata. Okey, pasal kena ni balik. Pasal dia kata akan jadi macam sembelihan untuk makanan keluarga saja, bukan jadi untuk untuk korban. Okey, dia kata apa? Rawal Bukhari, Imam Bukhari, hadis nombor 5225, wa Muslim dan Muslim hadis nombor 1961, Anil Bara' bin Azib, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha nusalli. Sebenarnya benda mula-mula kita buat pada hari ini adalah kita hari kita ini adalah kita nusalli. Thumma narji'u, kemudian kita akan pulang. Fananharu, lalu kita akan menyembelih nahar. Man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Sesiapa yang buat itu, maka dia telah menepati sunnah kita. Wa man dhabaha qablu, kalau dia siapa sembelih sebelum itu, sebelum solat, sebelum khutbah, dia kata apa? Dah selesai solat kan, dia dah sebelum waktu berkenaan. Man dhabaha qablu, siapa sembelih sebelum itu, fa inna ma huwa lahmun, maka dia hanyalah daging. Qaddamahu li ahlih, dia berikan untuk keluarga dia sendiri. Laisa minan nusuki fi syai'in, bukan daripada ibadat nusuk sesuatu pun, ibadat ataupun ibadat nusuk ni ibadat. Tapi ada yang sebut nusuk ni adalah ibadat yang khas berkenaan haji. Tapi Nabi SAW buat penyembelihan bukan pada waktu musim dengan di Mekah saja. Ada timing yang Nabi buat ketika di Madinah, bukan kena pergi kat Mekah pun. So dia anggap nusuk juga, ibadat yang bersempena dengan bulan haji. Jadi dia kata apa? Man dhabaha qablu, masa sembelih sebelum itu, paling kurang solat. At least solat. Khutbah tak dengar tak apa. Sebab dalam tajuk asal memang khutbah hari raya tidak wajib tunggu. Siapa nak balik. Itu ada hadis Nabi SAW, kita bincang tu, Nabi kata kita tunggu, siapa nak balik. Kami akan duduk tunggu. So Nabi duduk khutbah dan terangkan, yang lain siapa nak ada urusan, mungkin kampung dia jauh, balik lah. Nak urusan, pergi urusan. Ataupun tak nak cepat sembelih binatang tadi kan. Banyak sangat lembu, 25 ekor kan. Sekali datang sembelih 25 ekor. Gila. Kan nak uruskan bukan sikit-sikit. Sampai si ada tim pula. Tim tu tukang uruskan tulang, si ada chainsaw, si ada serius. Ada gaji lagi. Perdana. Sebab perdana dah tak perdana. Tadi yang bestnya saya ingat, saya pergi satu tempat beli pisau untuk penyembelihan kan. Dekat PJ, dekat Kelana Jaya tu satu kedai. Tak sebut nama, nanti jadi iklan. Okey. Jadi dia pergi kan. Sebutlah juga Lazuli. Kedai tu. Jadi dia jual jenis FD yang daripada Jerman. Pisau tu memang tapi jangan menletaklah. Ada bapa saya beli dia ada orang pakai pergi tetak tulang. Kemek lah kat mata dia. Dia tak boleh. Tapi memang jabatan veterinar pakai tu. Dan dia punya pemegang tu takkan licin. Dia buat macam getah dia tu pelik sikit. Kalau ada minyak pun dia takkan lepas. Benda tu bahaya pasal pakai pisau tajam. Paling bahaya pisau tu tumpul. Bahaya ada pisau tumpul. Dan pisau yang pemegang dia tak licin. Tekan terlepas. Memang tak ada benda tinggal. Setajam sangat. Serius tajam. Saya ingat ada satu. Yang saya kena tu Victorinox. Tarik dengan sembelih dekat abang ipar saya diajak pergi. Dia sembelih kan. Dia nak sembelih dekat penaga kampung dia. Saya tumpang seekor. Mana saya punya seekor, 3 ekor lagi keluarga dia punya. Saya kata saya punya seekor. Okay, tapi nak sembelih tu saya seorang dah sembelih. Tapi ketika sembelih tu kan, ketika kami pertama, kami kedua yang last sekali kot, tarik tu, kita sembelih 3 ekor. Saya punya seekor, jadi 2 ekor lagi keluarga dia. Tarik tu, sekali tak siapa tak terkena tangan saya, masuk. Kuku ni dia macam slice tau. Tak ada langsung rasa, tak rasa. Tak tahu dia lekat dah. Tak tahu dah dah. Itu bahaya dia. Jadi okey, diorang jual apa dekat tempat tu, pisau tu. Lepas tu saya pergi kan, waktu saya pergi sekali tu diorang ceritalah Victor yang ini cerita potong jari tu dah habis. Ni cerita lain lah. Cerita balik ada asal kedai tu. Ketika tu orang tengah packing tau.
Waktu nak beli pisau tu dia tengah packing. Tanya untuk siapa? Dia kata packing ni untuk ni ahli-ahli parlimen. Ahli parlimen kan dapat seorang satu. Seriously, mahal lah. Saya kata bazir bagi aku. Dia kata, macam mana ni duit je. Dia kata, kan orang bayar beli banyak. Dia turun kan dengan apa, dengan apron lah, dengan apa, dengan ngada. Kan buat kerja kan pun. Kadang menyampah kadang. Saya bukan ni memang kita kata manusia. Kita tak boleh hasad pada manusia di atas pemberian Allah Taala pada seorang. Tapi kadang-kadang dari konsep masalah pasal pemimpin itu bukannya dengan privilege kerana jadi pemimpin anda boleh makan semua benda. Tak. Tanggungjawab. Yang tanggungjawab tu berat. Macam dia pergi masuk jalan raya, suruh ke tepi saya lintas. Apa orang lain tak ada kerja? Orang seorang je sibuk. Kan? Masalah juga. Semua orang ada kesibukan. Tapi janganlah macam tu sekali kan. Cuba rasa sikit, lembapkan sikit. Kadang-kadang saya rasa nak jimpit biar tak tahu. Polis ke tepi pun tak tahu je. Kadang-kadang bukannya ni sibuk macam orang dia seorang je penting. Kita pada hal ehwal. Kalau ikutkan pada keluarga kita keluarga kita penting untuk kita. Semua masalah tu kan pelik. Tapi gini dia dapat kan bilah pisau tu, lepas tu sekian apron sebagainya, satu beg kan. Oh, dia tengah kumpul kan masa dia buat dalam apa tu untuk MP. Member parlimen lah. Bagi sempena hari raya. Kan supaya kan turun kan, padahal ada kawan tu lepak makan kenyang je. Bukan buat kerja pun. Okay. Anyway, jadi benda tu macam tu. Jadi macam apa, tak ada benda dah, tak ada faedah pun bagi dia orang sebenarnya. Kalau bagi pada orang lain ni baik. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ni jadi masalah pasal bila benda tu jadi macam trend kan. Sampaikan dia jadi ada team, bayar, ada projek sekian, dia jadi potong proses lembu tu pun jadi upah. Salah juga. Ngarut. Benda tu simple je. Tak payah susah ambil kambing sembelih kat rumah. Cukup dah. Habis sembelih macam tu. Dapat sembelih macam tu. Yang lembu dengan unta tu 107 tu, itu ketika mana tak cukup. Tak cukup kan? Nak sembelih tapi tak cukup. Barulah timbul tajuk binatang tak cukup dan satu kongsi 7. Jika tidak, seekor lembu tu seorang is the best. Itu adalah yang paling baik sebenarnya. Kalau macam yang kita Aisyah Radhiyallahu anha sebut tadi tu ketika haji, kita sembelihkan untuk isteri dia kan, satu ekor lembu untuk isteri dia ketika haji. It's not pada hari biasa, bukan pada waktu yang tak, kita kata binatang banyak dengan abundant. Kalau ada banyak ambil je seekor kambing sudah. Sembelih satu rumah seekor kambing. Itu tradisi patut kita tukar. Sibuk kat surau sebagainya kan. Bukan tak bagus. Baguslah. Kadang benda tadi pergi dengan jahil je. Pergi kita tak tahu benda. Macam-macam benda keluar. Okey, baik. Yaumina hadza maksud Nabi tadi pada hari tu ada yaumina hadza yaumul ashir min Zulhijjah. Pada hari ke-10 Zulhijjah. Wa huwa yaumun nahar wa yaumul adha, dan dia hari penyembelihan juga hari adha. Fanan haru, maka kita akan menyembelih, ai fanadhbahu. Qabla dukhul waqti salah. Bila berkata man dhabaha qablu, maksud apa sembelih sebelum apa? Sebelum waktu solat. Al-aid wa mudi waqti yasi'uha, ataupun berlalunya waktu yang meluasi untuk benda tersebut. Okey? Dia kata fa huwa lahmun, maka fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Maka dia adalah daging yang dia kemukakan atau dia persembahkan untuk keluarga dia. Wa laisa minan nusuki fi syai', bukan daripada ibadat sedikit pun. Beza ini adalah ibadat khas pada hari tersebut. So jaga. Bukan kita kata benda ni bukannya optional, dia compulsory. Bila Nabi kata macam tu, maka tak boleh. Tak boleh orang tu sembelih. Bahkan tu kisah seorang sahabat tu, dia sembelih lebih awal daripada waktu, maka Nabi kata dengan dia kata aku tak ada, hari ni je aku ada. Binatang yang tak cukup umur. Nabi kata boleh untuk kau, tak boleh untuk orang siapa selepas ini. Nabi dengarkan dia sekali itu je. Pada hari berkenaan, tapi tak boleh untuk orang lain lepas tu. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada benda lain nak sembelih. Dia kata yang tu. Lepas tu Nabi kata tak apa, sembelihlah binatang tak cukup umur tadi. Tapi boleh untuk kau, tak boleh untuk orang lain selepas ni. So jaga umur binatang tu pun jaga. Kalau tidak, dia akan jadi tak ni. Ayam tak masuk Semua binatang na'am ni an'am, bukannya semua sekali. Di livestock dia maksudnya bukan ayam. Mana kambing, lembu, unta, kalau tempat tentu kerbau, lama dan sebagainya kan. Yang mana dia gunakan sebagai binatang sembelihan yang ni. Para ulama bercanggah pendapat berkenaan rusa. Adakah dia jadi atau tidak? Setengah para ulama kata dia menggantikan dia sesize dengan binatang-binatang tadi. Sama size dengan tu, agak lebih besar dari kambing kan. Maka ada para ulama kata boleh, ada para ulama kata tidak. Ini ada percanggahan kat situ. Sekarang pasal rusa ni tadi tidak dilihat sebagai binatang an'am. Ya. Binatang liar. Tapi kalau dah bela tu maksud dia, kalau dah bela, ada khilaf lah. Ada kata okey, boleh, ada kata sekian. Tapi rusa tak sedap kan daging sebenarnya. Rusa, daging, tak tahu lah yang bela punya. Kalau yang liar tu asyik lari, dia tak lemak sangat. Ini bukan ajar makan lemak tau. Nak bagi tahu bahawa sebenarnya daging tu ada lemak, sedap. Kalau tak ada lemak, tak sedap. Faham tak? Bagi makan daging tak ada lemak macam, daging ni daging pejal. Kau makan apa benda? Makan macam fiber tu tak? Kena pula basuh sampai putih. Lagi tak ada rasa apa.
Lepas tu masak daging. Nanti ni kali saya cerita masak daging. Baik. Dia kata ila ghurubi syamsi, mulai daripada hari berkenaan solat Haid. Boleh buat sampai apa? Sehingga terbenamnya asyams, matahari, min akhir ayyam tasyrik, pada akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari apa? 13 Zulhijjah. Wahya, hari tasyrik al-hadi asyar wasani asyar, yang ke-11, wasani asyar ke-12, wasali asyar yang ke-13 min Zulhijjah. Rawah Ibnu Hibban, hadis nombor 1008, an Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, dalam sabda Rasulullah SAW, kullu ayyamit tasyriq dhabhun. Semua hari tasyrik adalah penyembelihan. Mana waktu menyembelih? Waktu dhabhi, waktu bagi menyembelih. So boleh buat malam ke siang ke, tak cukup kan dah banyak lembu, malam pula, sesi malam, sesi pagi, sesi tengah hari. As long as lepas dia solat hari raya. As long as lepas solat hari raya. Jelas? Setempat, bukan Mekah. Saya tunggu solat raya Mekah je, you sembelih. Jangan. Solat hari raya di Malaysia. Kita nak bercanggahan pendapat berkenaan masalah hari Arafah boleh. Tapi hari raya tadi penentuan dia kepada kerajaan. Mana hari untuk keluar solat hari raya dan sebagainya ikut kerajaan. Hari Arafah nak gaduh, tak ada hal. Siapa nak puasa hari awal, puasa awal. Tapi untuk hari penyembelihan sila buat ikut macam kerajaan letakkan. Hari apa untuk macam berhimpun untuk Jumaat, berhimpun untuk apa? Untuk perang, berhimpun untuk sekian, ni hak kerajaan, ikut. Jelas? Okay, baik, berhenti sini. Sambung kemudian. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.